Terima kasih Syairul. Salam sejahtera dan salam hormat. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas komited memperkenalkan program-program berimpak tinggi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ke kawasan luar bandar di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif tersebut adalah selari dengan usaha kerajaan untuk merealisasikan modal insan berkualiti yang cenderung kepada inovasi dan reka cipta ke arah pembangunan ekonomi digital dan mencapai status negeri termaju menjelang 2030. Jelas Ketua Menteri, program seperti Taman Permainan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM dan Community Innovation Literasi mampu merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Beliau berucap secara dalam talian bersempena perasmian STEM Playground Virtual 2020. Program selama seminggu ini merupakan program pendidikan STEM Virtual yang pertama pernah diadakan secara dalam talian di Sarawak, khususnya dan Malaysia amnya. Ia boleh diakses melalui laman web stemplayground.com. Projek Lebuh Raya Jalan Pesisir Utara yang dijangka dilaksana tahun depan bakal membawa pembangunan yang lebih rancak di utara Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek yang dijadual mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan itu akan menjadi penghubung antara Limbang, Lawas, Bak Kelalan dan Mulu Miri. Jalan kita pula yang kita hendak buat iaitu Coastal Highway yang kita sambung dengan Coastal Highway yang kita buat. Jadi maknanya ada 2. Dan ini akan terus ke Bak Kelalan dan akhirnya ke Beriau. Jalan Limbang kita dah buat. Saya dah buat jalan daripada Limbang ke Mentawai sampai ke Gunung Muda. Sudah siap dan pelaksanaan tu selamatnya siap. Nya sampailah kepada Gunung Muda. Gunung Buddha sambung dengan Mulu. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari ini sekaligus merancangkan industri pelancongan tempatan malah memudahkan pergerakan pelancong untuk ke utara Sarawak ini. Beliau berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Punang Lawas. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex yang kini sedang rancak dalam pembinaan di Lawas bakal memberi peluang kepada golongan belia di negeri ini bagi mempertingkat kemahiran dalam pendidikan teknikal. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sentex menawarkan kursus berdasarkan permintaan dan keperluan semasa pada masa sama berupaya mengurangkan kebergantungan negara terhadap buruh asing. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, sebelum ini program banyak ditawarkan di luar bahagian Limbang seperti Sabah, Miri atau Kuching dan ini sekaligus melibatkan perbelanjaan yang tinggi untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Disebabkan itu kita berusaha untuk menempatkan kemudahan seperti ini dan ini adalah kemudahan yang amat diperlukan supaya anak-anak kita, para belia kita akan dapat peluang untuk mereka meningkatkan dari segi technical education, meningkatkan kemahiran mereka. Timbalan Ketua Menteri bercakap kepada pemberita semasa melakukan tinjauan bagi melihat sendiri perkembangan pembinaan Sentex Cawangan Lawas. Projek di bawah Yayasan Sarawak dengan kos lebih RM31 juta itu dijangka siap Disember tahun depan. Dedahnya lagi, biarpun mengalami kelewatan 1.1% daripada jadual asal ekoran COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan, namun beliau yang ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari berpuas hati dengan perkembangan projek berkenaan. Pusat ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti pejabat pentadbiran, Dewan Serbaguna, bengkel dan asrama pelajar. Kira-kira 1,500 penduduk membabitkan 564 ketua isi rumah KIR dari 3 buah kampung akan menjadi kumpulan pertama berpindah masuk ke perumahan di kawasan pembangunan Darul Hana, Kuching pada bulan Disember ini atau awal tahun depan. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata mereka merupakan penduduk dari Kampung Panglima Seman Lama, Kampung Semarang dan
dan Kampung Pulau Ulu. Jelas Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, 3 kampung tersebut merupakan 13 perkampungan seberang hilir iaitu dari Kampung Boyan sehingga ke Kampung Bintawak Batu yang akan dipindahkan ke kawasan perumahan itu. Ketika ini pembinaan rumah pelbagai kategori untuk penduduk terbabit sebahagiannya telah siap sepenuhnya manakala sebahagian lagi hampir siap. Ia melibatkan pembinaan rumah teres setingkat dan 2 tingkat, rumah berkembar setingkat dan 2 tingkat serta rumah banglo setingkat dan 2 tingkat. Dato' Dr. Abdul Rahman beritahu jenis rumah yang akan dimiliki setiap KIR adalah bergantung kepada nilai pampasan hartanah mereka di kampung masing-masing. Pada masa yang sama yang paling penting untuk kita sediakan kepada masyarakat kampung ialah kehidupan yang lebih selesa, kawasan rumah yang lebih luas dan juga kemudahan awam yang lebih lengkap. Projek perumahan Darul Hana yang memulakan pembinaan sejak tahun 2017 melibatkan pembinaan sebanyak 2,600 unit rumah di atas tapak seluas 291.78 hektar. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai memberitahu demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan ke tapak projek terbabit di Kuching. Parti-parti di negeri ini hendaklah peka terhadap kempen berbau fitnah, kebencian dan serangan individu. Kempen sedemikian tidak lagi relevan untuk menambat hati rakyat. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul berkata, perkara ini dapat dilihat pada pilihan raya umum DUN Sabah ke-16 yang rata-rata rakyatnya menolak kempen diselitkan dengan sentimen kebencian. Secara majoritinya rakyat Sabah menolak politik kebencian, fitnah dan berburuk sangka. Saya rasa majoriti rakyat Sabah memilih sebuah parti yang dapat menawarkan perkhidmatan yang apa yang lebih baik untuk Sabah daripada bercerita tentang memfitnah dan berburuk sangka. Abdullah Saidul ditemui pemberita RTM menjelaskan perkara ini di Kuching. Namun beliau yakin rakyat Sarawak bijak untuk menilai barisan kepimpinan yang layak untuk menerajui bumi Kenyalang dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan pada bila-bila masa. Dewan Undangan Negeri Sarawak dijangka mengadakan PRN selewat-lewatnya Jun tahun depan. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sairul di Angkasa Puri. Silakan Sairul. Baik, terima kasih.